Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Uh, Dengar tak suara saya? Okey tak? Jelas ke tak jelas? Komen sikit kat sini. Dengar Jelas, Okey, Cik. dengar. Jelas. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis dan juga hadirat yang hadir pada malam ini. Walaupun kita tak hadir tu secara fizikal, tapi kita ada dalam apa uh, inilah maya ni lah, alam maya ni. So insyaAllah malam ni saya nak sambung uh, saya punya ni lah pembentangan lah daripada minggu lepas. So sambung minggu ni. Itulah dia orang paksa saya, jadi saya terpaksa lah. Okay. Tak adalah. Jadi just share lah untuk sharing sharing untuk semua lah yang hadir pada malam ni. uh, Mungkin ada yang tak dapat hadir pada minggu lepas. Yang tak dapat hadir minggu lepas tu tak apa, tenang-tenang je. Okay. Mungkin saya boleh kalau katakan minggu lepasnya, kalau saya nak ulang balik tu takut nanti ambil masa yang panjang. Ini pun dah masuk part 2 saya tak tahulah ada part 3, part 4. Jadi saya harap janganlah. Janganlah sambung lagi. Saya harap boleh habiskan malam ni insya-Allah. Okey. Jadi kalau ada yang tak sempat nak join minggu lepas tu tak apa, nanti mungkin saya boleh usahakan sharekan saya punya slide ni lah. Slide saya nanti saya akan present dalam ni. Slide saya yang minggu lepas punya sambung je sebenarnya. Tapi saya akan share lah mungkin dalam grup WhatsApp boleh share saya punya slide tu, boleh baca kat situ lah. Tapi kalau katakan ada pertanyaan atau soalan-soalan yang berkaitan yang minggu lepas punya, boleh juga tanya dalam grup pun. Tak ada masalah. Apa-apa yang boleh saya bantu, saya bantulah. Okay, dia just sharing saja. Saya pun bukanlah pandai sangat kan. Saya cuma berkongsi pengalaman. Okay, baik. Tanpa buang masa, saya share lah saya punya slide Okay, sebelum saya mulakan, ada tak soalan? Saya buka soalan dululah sekejap. Kau ada soalan ke apa ke? Yang berkaitan lah dengan interview ni. Mungkin ada yang ikuti minggu lepas, dia ada benda dia nak tanya tapi dia tak sempat nak tanya. Boleh tanyalah. Ada, boleh ni boleh chat Okay, sekejap. Okay, nampak tak slide? Okay, nampak. Okay, terima kasih. So, macam biasalah saya punya sharing ni, kalau boleh kita ni lah, orang kata komunikasi dua hala jadi anda boleh bertanya dalam komen ke, ataupun nak bertanya secara ni pun boleh. Ataupun mungkin ada yang nak bagi pandangan, silakan saya buka lah ruang tu. Okey. Jadi saya tak ingat sebenarnya last sampai bila minggu lepas. Saya rasa sampai sini tak? Ni dah belum Okey, saya rasa yang ni dah. Yang ni dah. Okey, terima kasih. Saya pun dah tak ingat. Okey. Okey, saya rasa yang ini belum lagi yang ini belum lagi. Baik. So hari ni saya nak teruskan. Kalau untuk tajuk ni adalah seni dalam job interview saya ulang balik sikit lah. Ni adalah tajuk seni dalam job interview. Maksudnya saya nak bagi malam ni adalah tips-tips untuk interview. Lebih kepada job interview lah, ataupun temuduga kerja. Okay. Di interview ada banyak kan. Interview yang dekat TV tu pun interview juga. Tapi ni interview untuk bekerja. Maksudnya syarikat buat interview session untuk dia pilih pekerja-pekerja ataupun calon-calon yang ada potensi untuk bekerja di syarikat dia lah. Jadi ini antara 10 soalan temuduga kerja yang biasa ditanya sebab kalau ikutkan soalan ni macam-macam. Okey, macam-macam jenis, bergantung juga kepada syarikat dan juga bergantung juga kepada industri yang tertentu lah. Jadi mungkin soalan-soalan yang ada yang saya share malam ni, mungkin korang pun mungkin masa korang interview tak ada pun soalan ni ditanya. Ataupun mungkin ada. Jadi cuma yang saya letak ni yang biasa ditanya. Maksudnya secara generalnya biasa ditanya soalan-soalan macam ni. Okey, antaranya kita tengok Allahu Akbar. Benda macam ni. Okey. Yang pertama, ceritakan sedikit tentang diri anda. Yang ni saya rasa standard lah.
mana-mana interview kan, confirm lah dia akan tanya soalan ni, betul tak? Dia akan tanya, kenalkan diri anda, ataupun dia tanya, ceritakan sedikit tentang diri anda, ataupun dia kata apa lagi, introduce yourself, soalan-soalan macam tu lah. Kan, tu biasa. Permulaan dia, soalan pertama dia akan tanya adalah, kita kena cerita pasal diri kita. So, apa nak cerita kalau dapat soalan ni? Boleh tak komen sikit? Saya nak tengok korang punya pandangan lah. Kan, tengok. Kalau orang tanya soalan macam ni, kita nak cakap apa? Kita nak cakap pasal apa? Ada tak boleh komen sikit sini? Saya nak tengok. Background study. Okay, ada yang cakap background study. Ada yang latar belakang diri. Ada yang kata diri sendiri kan. Takkan nak cerita pasal diri orang lain kan. Dia betul lah tu. Okay, semuanya betul. Semuanya betul. Okay. Tak ada yang salah. Semuanya betul. Okay, cumanya pada saya lah, pengalaman saya ataupun saya dah buat sedikit research lah pasal benda ni. Okay, sebaiknya kita kena pengalaman kerja. Okay, terima kasih. So banyaklah pandangan sini. Semuanya betul. Tapi yang terbaiknya adalah kita cerita tentang diri kita yang berkenaan dengan kerja. Boleh dapat tak? Pasal diri kita kenalkan diri kita. Yelah, dia tak kenal kita. Kan? Dia setakat tengok dekat resume dengan sijil kita je, tapi dia tak kenal kita. So, dia nak kenal kita, that's why dia tanya, kenalkan diri anda. Tapi adakah kita nak kenalkan diri kita tu, kita nak cerita pasal diri kita, sampai ke cerita daripada kita lahir daripada perut ibu sampai ke sekarang kita nak cerita? Adakah perlu kita cerita semua tu? Tak perlu. Sebab apa? Sebab itu dia tak nak tahu pun. Kan? Kita pun tak perlu cerita kita punya personal sampai A to Z. Tak nak. Kita nak sekadar orang kata ringkas. Maksudnya dalam soalan ini ada dua elemen. Dua elemen yang kita kena cerita. Yang pertama, diri kita secara ringkas. Secara ringkas ni maksudnya nama kita, lepas tu mungkin boleh kita masuk sikit umur kita. Okay? Lepas tu kita mungkin boleh masuk sedikit lah. Pada saya tak perlu banyak. Kita cerita sikit. Okay, kita belajar di mana? Ataupun belajar dulu sampai mana? Degree ke, master ke. Okay? Short saja, sekejap je. Lepas tu terus masuk pasal pengalaman kerja. Itu penting walaupun sini dia tak cerita Dia tak cerita. Ceritakan tentang pengalaman kerja anda. Dia tak cakap macam tu. Dia cuma tanya, kenalkan diri. Tapi kita terus masuk dekat pengalaman kerja. Kenapa? Sebab dia nak tahu apa yang kita buat sebelum ni. Dia nak kenal kita, apa yang kita buat berkaitan dengan kerja. Bagi yang fresh grade. Okey, terima kasih. Bagus soalan tu ini saya nak cerita ni. Okey, yang tadi tu saya cerita bagi orang yang ada pengalaman kerja lah. So, bagi yang ada pengalaman kerja, terus cerita pasal pengalaman kerja. Ceritalah sedikit. Okey, sebelum ni saya bekerja, saya ada pengalaman 7 tahun ke contoh kan, ataupun 5 tahun saya bekerja sebagai bla bla bla, apa yang saya buat bla bla bla, cerita Okey. Saya nak jawab soalan tadi bagi fresh grad. Okey, fresh grad ni dia tak ada pengalaman kerja. Betul tak? So apa yang dia boleh cerita? Dia tak boleh cerita pasal pengalaman kerja lah sebab dia tak ada. So dia cerita apa yang ada, apa yang dia ada. Contoh, mungkin dia belajar sampai mana? Intern, ada yang cakap intern. Okey, dia ada pengalaman, dia belum bekerja tapi dia ada pengalaman intern. Boleh cerita pasal intern tu. Okey, katakanlah dia intern pun belum. Dia tak ada intern, dia terus masuk kerja je. Contoh dia tak ada intern terus masuk kerja kan, dia nak turut interview kerja. Dia tak ada pengalaman kerja, dia baru je habis belajar. So dia nak cerita pasal apa? Ceritalah pasal tempat belajar dia. Contoh dia belajar dekat mana? Universiti Malaya contoh. So apa kursus dia? Kursus dia contoh kursus bisnes. Contohlah Lepas tu dia ceritalah sedikit. Okey, apa yang dia belajar dan juga boleh juga cerita pasal dia punya result dan juga ceritakan pasal pencapaian dia. Pencapaian Pencapaian ni sama juga. Kalau siapa yang ada pengalaman kerja, boleh cerita pasal pencapaian. Terus masuk cerita sikit pengalaman kerja, terus masuk pencapaian. Pencapaian ni contoh macam apa yang kita dah sumbangkan kepada syarikat yang kita kerja sebelum ni. Ataupun apa benda yang kita dah dapat. Contoh kita dapat pekerja cemerlang ke, benda-benda yang membolehkan kita ni nampak ada pencapaian yang bagus lah di syarikat lama kita. Contohlah. Yang fresh grad, apa yang dia pernah dapat dekat
universiti dia. Contoh dia pernah terlibat dalam apa? Dalam sukan universiti ke, contoh benda-benda yang positif. Okey, kita ketengahkan benda-benda yang positif yang pernah dia buat sebelum ini. Itu penting itulah cerita pasal diri kita. Okey, sebenarnya ceritakan sedikit pasal diri kita ni sebenarnya sangat penting. Kenapa saya cakap sangat penting? Sebab dia akan menentukan perjalanan interview kita masa tu. Faham tak? Dengan cerita kita ni, nanti interviewer tu, penemu duga tu, dia akan tanya kita berdasarkan apa yang kita cerita pasal diri kita. Jadi itu pasal kata penting. Jawapan kita ada, dia akan mengetuai jawapan-jawapan kita yang lain. Sebab apa? Penemu duga akan dengar pasal kita, pengalaman kerja kita, pengalaman belajar kita, pencapaian diri kita, dan dia akan tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan yang kita cerita. That's why benda ni penting. Dia macam summary tau. Summary, kita terus bagi summary pasal diri kita. Dia macam open punya question tapi kita dah ending kan. Faham tak maksud saya? Siapa sini tak kurang faham? Korang mesti rasa kan, yang soalan pertama ni sebenarnya simple je. Kita tanya, kita cakap pasal diri kita je. Kita duduk mana kan, kita ada kucing berapa ekor kan, contoh. Bukan. Itu tak ada kena-mengena Okay, melainkan kita ni nak interview untuk jaga kucing. Contoh. Cerita pasal kita punya pencapaian kerja kita, pengalaman kita, itu penting. Okay? Ada soalan tak setakat ni? Saya tak baca chat ni. Faham? Okay, terima kasih. Alright. Okay, saya teruskan. Ni baru satu point ni. Saya cepatkan sikit. Panjang sangat ni. Okay, kenapa anda ingin bekerja dengan syarikat ni? Saya lajukan lah. Kenapa? Kalau ditanya soalan, kenapa jawab lah. Jangan cakap sebab saya tak ada kerja lah. Saya bantai je lah. Jangan cakap macam tu. Nampak benar tak ni kan? Jangan cakap betul lah. Kalau kata kenapa anda ingin bekerja, cakap je lah. Saya berminat tentang syarikat ini. Saya nak memajukan diri saya. Saya nampak syarikat ini menyediakan peluang yang baik untuk saya mengembangkan karier saya, contohlah. Ini salah satu contoh jawapan kita boleh bagi, benda-benda yang positif. Kita boleh pujilah sikit syarikat tu, kan? Kita bodek sikit. Kan? That's why penting kita buat persediaan sebelum ni yang saya sebut kan, minggu lepas. Buat persediaan tu penting. Tahu pasal syarikat. At least tahu sedikit supaya kita boleh jack dia sikit lah. Okay? Okay, teruskan. Kenapa anda ingin mencari pekerjaan baru? Ni soalan-soalan kadang-kadang ditanya kan. Kenapa awak dah kerja sana, kenapa tiba-tiba nak kerja sini? Kita boleh jawab lah. Yang penting jangan jawab negatif. Yang penting apa sahaja jawapan kita jangan ada negatif. Okay? Dia cakap benda yang positif. Contoh, kalau katakan di tempat kerja lama kita tak bagus pun, kita jangan kutuk lah. Kita je cakap je, saya dah habis kontrak di sana, jadi saya ingin mencuba peluang barulah dan saya nampak syarikat ni. Jangan tak payah cerita panjang sangat lama pasal pekerjaan lama kita. Tak payah. Just simple je. Kan? Macam saya cakap tadi kan. Saya nak mencari pengalaman baru di tempat kerja barulah dan saya nampak syarikat cik ni menawarkan peluang yang baiklah untuk saya mengembangkan karier saya. Begitu. Dia simple je. Tak payah nak cerita sangat. Syarikat lama saya bla bla bla, tak payah. Tak payah. Sebab apa? Nanti kalau cerita panjang sangat, kita keluar lah benda-benda yang negatif. Kan? Kalau benda tu positif, tak apa kita cerita. Tapi kalau benda negatif tu janganlah. Baik. Ni ada soalan. Kawan saya yang kutuk tempat kerja lama, saya macam mana tuan? Macam mana ni? Kawan saya yang kutuk tempat kerja lama saya macam mana tuan? Kawan maksudnya macam mana tu? Kawan tu macam mana tu? Maksudnya macam mana? Bukan kita yang kutuk lah, kawan yang kutuk. Cuba jelaskan sikit soalan tu macam mana? Saya tak pernah faham. Okey, saya teruskan. Okey. Apakah kekuatan dan kelemahan anda? Okey, kekuatan dan kelemahan ni masing-masing carilah. Apa kekuatan? Kekuatan ni apa kan? Contoh, kekuatan kita adalah kita boleh menyelesaikan task dengan cepat, contoh. Kelemahan kita pula apa? Kelemahan kita tidak boleh membuat kerja yang banyak sekaligus sebab kita jenis yang fokus. Contoh So itu sebenarnya sama juga, jangan negatifkan diri kita lah. Walaupun dia tanya kelemahan kan, bukan bermaksud kita nak kutuk diri kita. Dia tanya kelemahan, kita pun saya ni tak pandai lah, saya ni selalu stres lah. Itu jangan naikkan lah benda tu. Okay? Kelemahan ni
kelemahan kita, tapi dia tidak membuatkan kita nampak buruk di mata majikan kita lah. Faham tak? Dia macam biasa je. Contoh kelemahan kita saya cakap tadi kan. Kita tak boleh buat kerja yang banyak dalam satu masa. Dia macam kelemahan, tapi kita cakap balik. Jadi sebab saya seorang yang fokus. Jadi suatu kerja tu saya nak selesaikan sebelum saya mulakan kerja yang lain. Jadi apa yang saya buat adalah saya akan susun masa saya dengan baik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh majikan saya. Nampak tak? Positif tak? Walaupun kelemahan, tapi nampak positif. Okey, teruskan. Apakah yang anda tahu tentang syarikat kami? Ni kena cakaplah sikit. Syarikat ni bla bla. That's why kena baca. Okey, apakah pencapaian anda yang paling hebat? Pencapaian anda yang paling hebat, macam tadi balik saya cerita. Saya ceritakan pencapaian kita dalam syarikat lama kita contoh, ataupun tempat belajar kita. Apa benda? Kan? Saya rasa mesti ada. Jangan risaulah. Walaupun kadang kita kerja sekejap je. Kita kerja kat tempat tu dalam mungkin 2 bulan je, 3 bulan je. Tapi mesti ada pencapaian yang kita dah capai lah. At least benda kecil pun okey. Contoh, kita dah menyelesaikan satu tugas yang diberikan. Kita ceritalah tugas apa. Tugas tu majikan nak minta kita buat report. Kan? Majikan minta kita buat report, kita dah berjaya menyelesaikan report tu, dan report tu diluluskan, dan kita ceritalah. Itu contohlah, walaupun nampak macam simple je report, tapi benda tu pun juga adalah pencapaian. Okay, alright. Di manakah anda melihat diri anda 1 atau 5 tahun dari sekarang? Ni pun soalan yang biasalah orang tanya. So 5 tahun ke datang, apa yang awak expect, apa yang awak nak capai? Jadi kita ceritalah. Dia nak tengok cerita-cerita kita. Cakaplah, saya kalau boleh saya nak berjaya dalam kerjaya saya, dan juga mungkin mencapai satu jawatan yang lebih tinggi lah daripada sekarang. Macam tu. Boleh je, tak ada masalah. Jangan takut untuk cakap, untuk kita ada cita-cita. Ataupun kita nak mengetuai jabatan dalam syarikat ini pun boleh. So dia nampak kita ada wawasan. Itu yang dia nak. Lepas tu dia tanya. Jangan cakap, alah saya ni dah selesa dah, saya nak macam ni je. Kalau walaupun kita memang mungkin kita rasa macam, alah aku tak nak je, lebih-lebih aku nak macam ni je. Tapi janganlah jawab macam tu. Jawablah, kita nak pergi ke lebih lagi. Kan? Supaya dia nampak wawasan kita dan dia nampak kita nak grow dalam syarikat dia. Okey, teruskan soalan tadi mana pergi? Tak ada pun. Saya suruh terangkan. Yang mana tu? Kawan yang kutuk tu. Okey. Teruskan. Apakah jenis tugasan yang anda lakukan di pekerjaan yang lalu? Ceritalah macam tadi Sama juga. Bagaimanakah anda menangani konflik di tempat kerja? Yang ni, soalan ni agak tricky lah. Dia agak tricky. Dia nak tahu kita punya macam mana kita menyelesaikan konflik. So ni kita boleh ceritalah. Just simple saja. Contoh apa konflik? Konflik ni komunikasi tak sampai. Contoh. Ada komunikasi. Ada salah faham. Di tempat saya, di tempat syarikat lama saya ada salah faham. Jadi apa yang saya buat? Saya mengajak semua berbincang. Tu. Nampak tak? Kita cerita masalah dia, masalah apa? Masalah dia ada salah faham. Salah faham tu apa sebab? Sebabnya komunikasi tak sampai. Jadi kita pun ajak berbincang dan kita pun dapat selesaikan konflik itu. Okey, ada soalan Macam mana nak counter back bila majikan tanya tentang result kita yang rendah? Okey, baik. Bagus soalan Okey. Mungkin sebab ni okey, result. Okey, dia tengok kita punya CJ, dia kata, okey, saya tengok awak punya keputusan ni untuk syarikat ni ambil, sebenarnya awak punya keputusan ni agak rendah lah. Mungkin dia cakap macam tu so dia mempersoalkan result kita. Okey. Result kita ni boleh tak kita ubah? Tak boleh kan? So bila kita tak boleh ubah, tak apalah. Kita just relax je, tak payah gelabah. Okey? Sebab apa? Percayalah cakap saya, result ni sebenarnya bukan benda yang paling penting pun. Sebab apa? Kalaulah result ni paling penting, dia rasa result kita rendah, dah kenapa dia panggil kita interview? Betul tak? Tak payahlah panggil kita interview, dia reject lah awal-awal. Sebab keputusan kita dia boleh tengok kan daripada kita punya resume, kita punya sijil-sijil. Dia tak payah panggil interview, betul tak? Tapi kenapa dia panggil interview juga? Sebab dia, yelah mungkin result kita tak pernah okey, tapi dia boleh consider, that's why dia panggil. Cuma dia nak tahu jawapan kita. Dia nak tengok kita ni ada tak confident, ada tak benda-benda yang membuatkan dia tak rasa keputusan tu, result tu mempengaruhi keputusan dia untuk memilih pekerja dia. Faham tak? So bila kita dalam interview kita perform,
Korang rasa dia nak tengok lagi ke result tu? Dia tak tengok dah. Sisilah dia tak ingat pun. Okay, sebab kita berjaya meyakinkan dia bahawa kita ni bersedia menjadi pekerja yang baik untuk dia. Faham tak? Kita cerita lah, that's why penting kita cerita pencapaian tadi. So katakanlah dia tanya result, kita nak counter back. Kita tak payah cakap, result saya bagus lah. Tak payah gaduh dengan dia. Kita ngaku je, kita cakap, okay, walaupun tuan rasa result saya tak berapa okey lah, saya faham, saya memahami apa yang tuan cakap. Cuma saya ni, cerita balik pencapaian kita. Walaupun result saya tak berapa okey lah di mata tuan, tapi pada saya telah melakukan, saya telah belajar dengan sepenuh hati saya. Saya telah melakukan yang terbaik untuk result saya. Walaupun tak seperti mana yang saya target, tapi saya dapat result tu, saya sebenarnya bersyukur. Kan? Saya bersyukur, alhamdulillah saya dapat result tu. Tapi saya lebih menghargai apa yang saya belajar, apa yang saya bekerja dalam syarikat lama saya. Itu yang lebih saya hargai. Ni result kan. Okey. Saya lebih hargai apa yang saya belajar, pengalaman saya dalam universiti saya, dalam kolej saya. Itu lebih bermakna daripada sekeping sijil, sekeping keputusan. Cakap macam itu. So dia okey je. Okey, right. Sebab result tak boleh nak ubah. Betul tak? Okey. So awak relax je. Tapi soalan tu bagus Saya pun baru terfikir ni. Tapi bagus soalan tu. Okey. Teruskan. Macam mana kalau panel cakap kita overqualified, tapi kita nak jawatan tu? Okey. Kita boleh cakap macam ni. Okey, kita overqualified kan? Kita pun cakap macam ni tuan. Pertama saya melihat untuk syarikat ni saya sangat berminat. Ulang balik. Saya sangat berminat untuk bekerja untuk jawatan ini. Okey. Saya pun tak pasti syarikat ni nak ambil yang setakat mana punya keputusan lah. Jadi bila saya tengok ada iklan, ada jawatan kosong, saya terus apply. Sebab saya tengok syarikat ni, saya berminat dengan jawatan ini dan juga saya rasa saya boleh menyumbangkan idea dan tenaga saya dalam syarikat ini. Cakap macam tu je, secara general saja. Kita tak payah nak ni sangat pasal overqualified tu. Biar dia sendiri yang fikir. Kan? Kita cakap je, saya berminat. Dia macam kita ulang balik. Walaupun kita overqualified, tapi kita berminat. So terpulanglah pada dia buat keputusan macam mana kan. Sama juga macam tadi. Tadi tu result tak okey. Yang ini result terlalu okey ataupun terlalu overqualified. Dah kenapa dia panggil kita interview? Kalau dah tahu overqualified, dia tak payah dah panggil kita. Betul tak? Tapi dia panggil kita sebab dia consider dia boleh terima kita dengan syarat mungkin performance kita dalam interview. Itu penting. Right? Boleh dapat tak? Okey ya? Okey, right. Okey, ini kata-kata saya lah, Zaid Saharum Okey. The question is negative, the reality is negative, but remember your answer must always be positive. Ni saya nak ungkapkan balik, saya punya pembentangan ni sebenarnya adalah perkataan positif. Perasan tak jawapan-jawapan saya banyaknya positif. Negatif tu saya tak highlight sangat. Tak nampak. Negatif tu ada tapi tak nampak. Macam tu lah. Faham tak? So, apa saja jawapan kita, mestilah positif. Itu je dalam kepala kita. Aku mesti cakap benda yang positif. Itu je. Itu sahaja pada saya elemen yang sangat penting untuk kita tahu. Jadi, bila kita pasak dalam kepala kita, positif, percayalah cakap saya, jawapan-jawapan kita insya-Allah akan jadi baik. Okey? Berbanding orang yang negatif. Maksudnya, dia asyik fikir negatif. Jadi, bila orang tanya soalan je, keluarlah jawapan negatif. Contoh, itulah tempat kerja lama saya teruk. Saya tak suka tempat kerja lama saya. Bos saya tu terlalulah susahkan saya. Nampak? Negatif. Tapi bila kita punya mentaliti, kita menyediakan diri kita dengan positif punya minda, so nanti waktu interview, insya-Allah dia akan okey. Kita akan keluar jawapan yang positif. Okey? Right, ni saja tambahan lah. Okey. Seterusnya, sikit lagi. Contoh soalan-soalan bikin panas. Tadi soalan-soalan biasalah. Yang ini soalan-soalan agak tricky. Bikin panas. Saya cakap bikin panas. Saya rasa awak ni tak layak. Nanti cuba mohon untuk jawatan lain. Ada tak dia cakap macam ni? Geram je dengar kan. So kita nak cakap apa? Kita jawab lah. Okey, itu mungkin pada pandangan tuan lah. Tapi pada saya sangat berminat. Cakap balik, saya sangat berminat dengan jawatan ini. Dia jawapan agak lebih kurang. Faham tak? Saya sangat berminat dengan jawatan ini dan saya rasa saya boleh pergi jauh untuk syarikat tuan.
saya harap tuan dapat consider untuk menerima saya sekiranya tuan rasa saya layak untuk berada dalam syarikat tuan. Settle. Nampak? Settle. Tak payah cerita pasal jawatan lain. Begitu je. Okay. Saya tengok awak tak pernah lama dalam satu tempat kerja. Awak kalau tak suka kerja tau, memang terus lari kan. Contoh kan. Dia tengok kita asyik melompat kerja je kan. Kita pun jawab macam mana? Kita cakap lah. Okay, saya bila masuk satu tempat kerja, saya sebenarnya akan berfikir long term. Saya nak kerja lama dalam satu syarikat tu. Cuma kadang-kadang ada beberapa perkara yang tidak dapat saya elakkan dan menyebabkan saya mencari ataupun saya terpaksa berpindah ke tempat kerja lain lah. Antaranya sebab-sebabnya adalah saya nak mengembangkan kerjaya saya, di mana saya rasa saya nak pergi ke satu jawatan yang baguslah untuk kerjaya saya. Jadi saya rasa tempat Encik ni, cerita balik tempat dia. Saya rasa syarikat Encik ni menawarkan peluang yang sangat-sangat saya hargai dan saya berminat sangat untuk masuk ke syarikat tuan. Okey, nampak? Simple kan? Awak macam tak menjawab, tapi itulah jawapannya. Okey? Saya tengok CJ awak ni tinggi sangat. Awak mungkin overqualified dan tak sesuai untuk jawatan ni, rendah je. Ni saya dah menjawab tadi ya. Tadi ada Tuan Khairul tadi tanya, saya dah menjawab lah soalan ni. Okey? Kenapa saya patut terima awak bekerja di sini? Okey. Kenapa patut terima? Ini kita kena ceritakan, kita kena angkat diri kita sikit lah. Kita cakap lah, yang pertama tuan, kerana saya, contoh, saya ni seorang yang fokus, contoh. Cerita pasal kita punya point kebaikan kita, kelebihan kita. Kerana saya ni seorang yang fokus, jadi bila saya menerima arahan daripada majikan saya akan fokus menyelesaikan tugas itu sehingga saya siap. Contoh, tu yang pertama. Yang kedua tuan, kenapa tuan patut terima saya bekerja di sini? Okey, clear tak jawapan tu Satu, dua, cerita point. Yang kedua, kerana saya ni seorang yang suka menyumbang idea dan tenaga kepada syarikat. Contoh, tu adalah salah satunya lah. Boleh susun lah, boleh cari point-point apa kelebihan kita. Okey. Berapa gaji awak sebelum ni? Saya rasa gaji yang awak minta tinggi sangat. Okey, gaji minta tinggi sangat, kita cakap lah, okey. Kita tanya balik. Boleh tak saya tahu tuan, syarikat ni tawarkan gaji berapa? Sebab mungkin saya tak berapa nak dapat secara tepat lah berapa yang gaji yang syarikat boleh offer. Cuma berdasarkan kajian saya, gaji yang ini saya minta ni adalah gaji yang standard lah dalam industri ini. Contoh. Dapat tak jawapan? Saya tak letak jawapan dalam ni tau. Jawapan keluar daripada mulut saya lah. Secara spontan. Tapi kalau katakan korang nak jawapan-jawapan ni, tak apalah. Nanti saya mungkin boleh saya tuliskan lah. Okay, saya tuliskan lah jawapan-jawapan ni. Tapi saya tunggu request lah. Kalau ada orang request, saya bagilah. Tak request, tak bagi lah. Kan? Okay? Alright, teruskan. Nak habis dah sikit lagi. Boleh sikit lagi Tulis tuan, boy. Lebih-lebih cik. InsyaAllah, boleh nanti. Okey, bagaimana nak kurangkan gemuruh sewaktu temu duka? Okey, nak kurangkan gemuruh sewaktu temu duka ni tambahan sebelum saya habiskan, iaitu persediaan yang rapi. Okey, kena bersedia semua yang saya dah share minggu lepas kan. Slide pertama tu saya cerita pasal persediaan. Okey, kemudian just buat yang terbaik, jangan terlalu fikirkan pasal result. So jangan terlalu pressure sangatlah. Just masuk dalam tu, buat yang terbaik saja. Kita dah bersedia. So bila kita dah bersedia, kita jalan je lah. Okay, tak payah nak fikir sangat, alamak ni aku dapat ke tak apa. Itu nombor 2. Okay, dapat ke tak tu tak apa. Yang penting pengalaman kita tu. Kita dapat masuk interview tu pun dah cukup. Sebenarnya dah cukup baik. Bukan senang orang nak panggil kita interview. Daripada 100 orang, mungkin kita dapat antara yang 10 orang. So dah hebat dah tu kan. Result tak apa. Ada rezeki adalah. Ustaz pun dah ready Okay, saya bagi sikit lagi lah. Fokus kepada apa yang kita boleh sumbangkan, contribution kepada syarikat, itu yang kita bentangkan kepada penemu duga. Soalan lah Cik Zaid, macam mana nak cakap dengan confident? Okey, macam mana nak cakap dengan confident? Itulah pentingnya persediaan dan juga apa? Latihan. Latihan, korang buatlah mock interview. Faham tak? Korang cuba-cuba bercakap dengan cermin ke, ataupun panggil kawan kita ke, kita buat sesi interview supaya kita biasa bercakap. Bila kita berlatih, kita ada persediaan yang rapi, satu. Yang kedua, kita ada latihan yang baik, latihan yang cukup. Itulah buatkan kita akan confident waktu kita interview. Itu saja. Okay. So, dua benda ni lah, persediaan dan latihan. Okay. Ni saya cakap sikit Okay. Contribution ni apa saja yang kita boleh sumbangkan, apa saja idea kita boleh cakap dalam interview Okay.
Senyum je. Simple je, senyum je lah. Senyum je banyak. Banyak senyum. Jangan buat muka kelat dalam interview Bila kita buat muka kelat itu yang jadi kurang confident tu. Tapi bila kita senyum dia macam keluar je semua benda. Okey? Relax je. Okey? Walaupun soalan dia bagi soalan bikin panas pun kita tak panas. Kita relax, kita senyum je. Okey? Right. Okey, last sekali. Alhamdulillah saya nak habiskan saya punya pembentangan. Apa maksud dia ni? Allah. Apa maksud dia? Maksudnya kita dah berjaya dalam interview kita. Okey, berjaya ni tak semestinya dapat result yang kita berjaya diterima. Kita berjaya menghabiskan interview kita tu pun dah cukup baik macam saya cakap tadi kan. Pengalaman tu adalah pengalaman yang sangat berharga. So, yang penting apa dia? Persediaan, latihan dan juga bila dah habis interview tu, kita doalah. Okey, kita tawakal insya-Allah. Kalau katakan Allah ada letak kita dekat tempat tu, dapatlah result, dapatlah kerja kat situ. Kalau tak dapat, tak apa. Cuba lagi di tempat lain. Bukan semestinya bila kita tak dapat tu, kita tak bagus. Tak. Jangan rasa macam itu. Mungkin kita tak sesuai di situ ataupun mungkin dia rasa kita ni terlalu power untuk dia. Contohlah. Kan? Jadi dia cakap, bagi orang lain lah. Contoh. Boleh jadi kat macam tu. Okey? Jadi jangan risau. Apa saja result yang dapat tu, insya-Allah itu yang terbaik untuk kita. Okey? Teruskan perjuangan. So, terima kasih banyak-banyak atas atas jemputan semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jelas tak suara? Jelas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ma'na al-hadis man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Wa qala aidan man tamassaka bi sunnati indal fasada ummati walahu ajra mi'ata syahidin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis, dimuliakan Cik Nur Azri serta sahabat-sahabatnya, serta semua sahabat-sahabat PEMJ. Alhamdulillah, pertama-tamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan pada malam ni untuk kita bertemu lagi dan sama-sama kita ingat memperingati belajar mempelajari perkara yang baru dan sebagainya. Kerana itulah kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu Wa jadikan kita dekat dunia ini seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtu," dan tidaklah aku mencipta jinna wal ins, jin dan juga manusia, illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi konsep ibadah itu konsepnya sangat luas. Konsep sangat luas. Segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala ialah ibadah. Ada ibadah itu, ada ibadah ubudiyah. Ibadah ubudiyah tu macam kita sembahyang, kita baca Quran dan sebagainya. Ada juga ibadat dari segi muamalat, muasyarat dan sebagainya. Ada akhlaqiyat. Itu semuanya termasuk dalam ibadah. Bahkan kehidupan kita 24 jam kalau bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bertepatan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan dikira ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja, kerja kita dikira sebagai ibadah. Kita berniaga, berniaga kita dikira sebagai ibadah. Kita bermuamalat, bermuasyarat, bergaul, semua sebagainya, semua itu akan dikira ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Islam itu ialah agama yang sangat sempurna, syumul. Nabi SAW telah ajar kepada kita semua perkara.
daripada kita nak tidur, cara nak tidur sampailah bangun tidur, sampailah tidur kembali, semuanya telah diterangkan oleh Nabi SAW. Kalau nak berniaga, macam mana cara nak berniaga? Kalau nak bekerja, bagaimana cara kita nak bekerja? Kalau kita berurusan, bermuamalat sebagainya, jual beli, hutang piutang, semuanya diajar oleh Nabi SAW. Daripada menyambut bayi sampailah mengkafankan jenazah juga diajar oleh Nabi SAW. Diceritakan dalam Islam. Jadi kehidupan dunia ini ialah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa yang Allah beri pada kita, masa itu ialah amanah. Masa muda kita ialah amanah. Harta kita ialah amanah. Pekerjaan kita ialah amanah. Perniagaan kita juga ialah amanah. Yang mana kita kena uruskan perkara tersebut dengan baik. Jadi kita hidup dekat dunia ni, kita tidak boleh lari daripada dua perkara, dua unsur, dua hubungan. Yang pertama sekali hablum minallah dan juga hablum minan nas. Hablum minallah ini ialah urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pekerjaan kita apa perintah Allah Taala, dalam perniagaan kita apa perintah Allah, apa larangan Allah, apa syariatnya, apa hukumnya, halal haram sebagainya kita kena perhatikan, kita kena faham betul-betul. Begitu juga dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Kita bekerja, ada kewajipan kita kepada bos kita, rakan sekerja kita, kawan-kawan kita. Kalau kita berniaga, kewajipan kita kepada pelanggan kita, kepada siapa-siapa sahaja yang berurusan dengan kita, maka kita kena sempurnakan amanah-amanah tersebut. Amanah ni dekat dunia ni orang sukakan amanah, rebut nak dapatkan amanah. Tetapi amanah itu ialah satu perkara yang sangat berat nanti, yang kita kena selesaikan di akhirat nanti. Jadi sebab tu amanah-amanah yang diberikan kat dunia ni kita kena sama-sama sempurnakan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pekerjaan kita mencari rezeki yang halal ialah sebagai satu ibadah juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak meminta-minta, supaya kita supaya kita mempunyai pendapatan sendiri. Talabal halal faridatun. Mencari rezeki yang halal itu ialah faridah, fardu. Semua orang kena usaha supaya mendapat rezeki yang halal. Kita kena jauhkan, sebagai orang Islam, kita kena jauhkan rezeki yang kita nak bawa balik ke rumah kita, makanan yang kita nak bawa balik ke rumah kita kena pastikan janganlah sampai kita terbawa makanan-makanan yang haram ke dalam rumah kita, sehingga menjadi santapan kita, anak kita. Kenapa? Makanan yang haram, dia akan memberi kesan yang buruk pada akhlak, pada kelakuan dan sebagainya. Sebab itu nak pastikan dapat rezeki yang halal ni, kita kena amanah. Amanah ni satu perkara yang sangat berat. Satu orang yang tidak amanah, Nabi SAW beritahu, la dina liman la amanah lah. Tidak ada kesempurnaan agama dalam diri orang yang tidak menyempurnakan amanah. Jadi kita ni bila kita berkhidmat, bila kita bekerja, maka kita telah setuju. Maksudnya kita dah deal, kita dah sepakat, kita dah akad dah. Dengan kerja kita ni, apa inisiatif kita dapat, manfaat-manfaat kita dapat, dan begitu juga apakah kerja yang kita kena lakukan. Jadi sebab itu setiap pergerakan kita kena jadikan pekerjaan kita ni kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlaskan diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara agama pun kalau kita buat tak ikhlas, maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perkara-perkara dunia, tapi kalau kita niatkan untuk agama, maka dia akan memberi ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita berniaga dengan niat untuk mudahkan orang, dapat keperluan, dapat barang-barang, dapat kemudahan semua sebagainya. Kemudian kita berlebih kurang, kita membantu dalam perniagaan kita mengambil peluang untuk membantu orang yang susah dan sebagainya. Maka itu juga ialah satu peluang kita untuk dapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dikira ibadat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita sembahyang sekalipun, kita zikir, ibadat, tapi tidak ada ikhlas, maka ia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu amanah itu perkara yang sangat penting. Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqin salasa, iza haddatha kazzaba, wa idza wa'da akhlafa, wa idza tumina khana.
Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqin. Tanda-tanda orang munafik itu salah satun. Ada 3. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama sekali, iza haddatha kadzaba. Orang munafik ni dia kalau cakap bohong, cakap bohong, cakap bohong. Itu tanda orang munafik. Salah satu tanda yang pertama. Iza haddatha kadzaba wa iza wa'ada akhlafa. Yang kedua ialah apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Janji mungkir. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana. Dan yang ketiga ialah apabila diberikan amanah, maka dia akan mengkhianati amanah tersebut. Jadi dalam urusan kita bekerja, maka apabila kita ni telah bersetuju bekerja, maka di situ kita akan berjanji sesuatu. Kita akan berjanji dengan majikan kita, dengan tempat kita, orang yang kita bekerja dengan dia. Dan kemudian kita akan kita lapaskan janji dengan dia, kita akan janji dengan dia dan kita akan sedia memegang amanah dalam pekerjaan tersebut. Jadi perkara-perkara ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Jadi jangan sampai kita mengambil mudah. Kita mengambil mudah dengan perkara-perkara tersebut sehingga menyebabkan kita ni menanggung beban dosa. Kenapa tidak menyempurnakan amanah yang diberikan kepada kita. Kerana itulah dalam hadis yang lain, satu hadis Nabi SAW bersabda, "Idza dhaya'al amanah fantazirus sa'ah." Apabila manusia ni tidak amanah, apabila manusia tidak sempurnakan amanah, fantazirus sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Nak beritahu apa? Antara tanda-tanda hari kiamat ialah susahnya nak tengok, nak jumpa orang-orang yang menyempurnakan amanah. Jadi Nabi SAW bersabda di satu mana hadis, al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mustabihat. Beritahu benda yang halal, al-halalul bayyin. Benda yang halal ni jelas. Wal haram bayyin. Dan yang haram juga jelas. Apa yang halal, apa yang haram ni dah jelas dah. Wa bainahuma umur mustabihat. Dan di antara kedua ni, antara halal dan haram ni juga, kadang-kadang ada juga benda-benda yang dinamakan syubhah. Kita pun tak pasti halal ke haram. Kenapa? Kerana benda tersebut termasuk ke dalam perkara yang syubhat. Contohnya apa? Contohnya kita ni dah berjanji dah, kita nak masuk kerja pukul 8, balik pukul 5. Kemudian kita curi tulang, kita tak sempurnakan kerja yang patutnya kita boleh selesaikan dalam masa 1 hari, kita dengan sengaja melambat-lambatkan perkara tersebut, maka hasil gaji kita tersebut ditakuti kita ni boleh terjebak kepada perkara yang syubhat. Yang ini bercampur antara yang halal dan juga yang haram. Kenapa itu diamanah dalam pekerjaan kita, masa kita semua sebagainya. Kita semua kena jaga perkara tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kehidupan dunia macam gitu. Dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka juga seperti kita. Bukannya mereka ni ibadat semata-mata. Bahkan sahabat radhiyallahu anhum ada di kalangan mereka yang bekerja, mengambil upah, ada yang bertani, ada yang berniaga sebagainya. Tetapi pekerjaan mereka, perniagaan mereka ni sekadar untuk menyempurnakan kehidupan dunia mereka saja. Mereka jadikan pekerjaan mereka tu sebagai tangga ataupun jembatan untuk mereka membuat persiapan untuk kehidupan akhirat. Kenapa kehidupan dekat dunia ni, Nabi SAW beritahu dunia ini ad-dunya mazra'ul akhirah. Dunia ini ialah kebun bagi akhirat. Jadi kita usahakan dekat dunia ni, hasilnya kita akan dapat manfaatnya di akhirat nanti. Jadi apa-apa yang kita buat dekat dunia ni tidak akan sia-sia. Apa saja kita buat pasti ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada benda yang sia-sia. Kita bercakap pun tidak ada yang sia-sia. Sebab itu pekerjaan kita ni bila kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang yang menyempurnakan amanah dia buat sesuatu perkara ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka di hari akhirat nanti dia boleh jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadatihi ahada." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang hendak berjumpa dengan Tuhannya, siapa yang nak jumpa dengan Tuhan dia, falyamal amalan solihah, maka hendaklah dia ni berbuat dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik. Wala yusyrik bi ibadatihi ahada, dia buat amalan baik dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita pun dia jadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala bergantung pada niat kita. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam satu mana hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan, setiap pekerjaan yang kita buat itu dia tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tu dia akan dapat seperti mana dia niatkan. Kalau dia niat untuk dunia semata-mata, dia akan dapat dunia. Tapi kalau dia niat ikhlas kerana Allah, untuk ibadat, untuk agama, maka perkara dunia pun dia boleh dapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat dia. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Siapa yang pergi berhijrah kerana Allah Taala dan Rasul. Siapa yang buat amalan, buat kerja, buat apa-apa perkara kerana Allah, kerana Rasul, fa hijratuhu ila Allahi war Rasul. Maka hijrahnya kerana Allah, kerana Rasul. Jadi apa yang dia buat, pekerjaan dia, khidmat dia, semuanya kerana Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalaulah dia ni berhijrah untuk habuan dunia yang dia kehendaki semata-mata, aw imra'atin yang kihuha, ataupun untuk mendapat pasangan yang dia nak nikah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrah dia tersebut, amalan dia tersebut, pekerjaan dia tersebut, dia akan dapat ikut niat dia. Bila niat untuk dunia, dapat dunia semata-mata. Tetapi bila niat untuk agama, untuk Allah, untuk jaga kemuliaan diri sebagainya, maka kita akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita hari ini, setiap hablum minan nas, hubungan kita dengan makhluk ni, hubungan kita dengan manusia ni sangat penting. Kenapa? Kita ni tidak akan terlepas daripada berurusan dengan manusia. Jadi kita kena sempurnakan hak-hak orang yang berada di sekeliling kita. Bos kita ada hak atas kita, majikan kita ada hak atas kita, orang bawahan kita ada hak atas kita, kawan-kawan kita ada hak atas kita. Orang-orang yang berada di sekeliling kita semuanya mempunyai hak yang kita perlu sempurnakan hak-hak mereka kat dunia ni. Kalau kita tidak sempurnakan hak mereka di dunia, maka nanti mereka akan menuntut hak mereka nanti supaya disempurnakan di akhirat nanti. Anak kita ada hak atas kita, isteri kita ada hak atas kita, suami kita ada hak atas kita, ibu kita, ayah kita, adik-beradik kita, semuanya ada hak atas kita yang kita kena sempurnakan hak semua orang. Kena jaga, kena sempurnakan hak-hak mereka yang ada di atas diri kita. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amalan baik sekecil zarah sekalipun, pasti Allah akan lihat, Allah akan balas. Dan sesiapa yang membuat amalan buruk walaupun sekecil zarah sekalipun, pasti Allah akan lihat, Allah akan balas. Tidak ada perkara yang kita buat ni sia-sia. Tidak ada nilai, kosong saja, tidak ada. Apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita buat, pasti dapat pahala ataupun dapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat baik, pasti diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita bekerja, kena sempurnakanlah dengan baik pekerjaan kita. Kita niatkan kita bekerja kerana Allah Subhanahu wa taala, harapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk menyempurnakan fardu kifayah ke atas diri kita. Apa sahaja kita buat, di situ ada tuntutan. Kalau kita tak buat, mungkin perkara tersebut tidak akan
tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi ada tuntutan fardu kifayah dalam setiap perkara tersebut. Untuk menyempurnakan untuk menyempurnakan sistem kehidupan manusia. Jadi kita kena sempurnakanlah dengan sebaik mungkin. Jadi saya kata itu sajalah sedikit perkongsian supaya kita sama-sama ingat memperingati, supaya kita sama-sama menyempurnakan amanah-amanah yang ada di keliling kita, kita menyempurnakan hak-hak orang di sekeliling kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan sentiasa memberi banyak kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi itu sajalah. Jadi apa-apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, silap salah, terkasar bahasa ataupun cara penyampaian saya yang tidak sesuai di sini ataupun menyinggung mana-mana pihak, saya minta maaf pada semua, insya-Allah.